Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat apa? Ya? 65. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Soalan yang ke-35. Saya pernah dengar orang kata buat apa beramal banyak-banyak. Bukan dengan amal yang banyak kita masuk syurga. Bukankah seseorang itu tempatnya syurga atau neraka mengikut rezeki masing-masing? Apakah yang mesti dijawab? Ini masalah ni tentang beramal dan nak masuk syurga. Dia kata ada orang kata beramal banyak-banyak tak guna kok, kan tetap belaka dah rezeki kita syurga neraka. Nah, kita nak jawab lagu mana? Tetap kan, kalau dah tetap dah kita masuk neraka, beramal masuk neraka kok. Kalau tetap dah masuk syurga, bina bagi tak masuk syurga kok. Ni pakai buah tu dia ni. Jadi betul ke tak? Jawabnya saudari mesti fahamkan orang bahawa setiap amalan yang dibuat bukanlah mengharapkan syurga. Kalau beramal kerana itu, niat sudah tidak ikhlas lagi. Beramal kerana mengharapkan ganjaran, mungkin kalau tidak dapat apa yang dicita-cita akan kecewa. Mana boleh memaksa Allah berikan syurga buat kita walaupun sudah beramal. Itu hak Allah. Kita selaku hamba-Nya yang lemah dan banyak dosa, serah sajalah kepadanya. Di samping itu mengharap agar Allah kurniakan kita pembalasan setimpal dengan ketaatan kita. Beramal dan berlaku taatlah pada Allah tanda kesyukuran kita padanya. Syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini. Bukti terima kasih kita pada Allah yang sungguh banyak berbudi dan berjasa pada kita. Yang kerdil ini ialah dengan melaksanakan segala titah perintah ni. Baik, jawapannya, bukanlah kita orang Islam ni beramal kerana nak masuk syurga. Masuk syurga tu balasan. Beramal kerana nak balas. Amal-amal ni bahasa Melayu kata bekerja. Bahasa Arab amal lah. Bekerja kerana nak upah. Jadi yang terbaik sekali, hendaklah kita buat kerja akhirat kerana perintah Allah, kerana sayang pada Allah. Gitu itu. Walau bagaimanapun, ulama-ulama mengatakan tidaklah syirik orang yang beramal kerana ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Boleh lagi. Nampak? Cuma martabatnya kurang. Martabat yang paling tinggi iaitu beramal semata-mata kerana Allah, kerana Tuhan suruh. Bila Tuhan suruh, dia beri tak beri, itu hal dia. Itu martabat paling tinggi. Kerana dia terlampau kasih pada Allah. Nak boh dalam neraka pun tak apa. Ini kata-kata ahli tasawuf. Kerja aku, Tuhan suruh semayang 5 waktu, suruh berzikir, suruh baca Quran, suruh sedekah, suruh buat kerja agama. Aku buat siang malam, puas hati lah aku buat. Kalau nak boh dalam api neraka pun, aku tak boleh nak kata apa lah. Pasal hak dia. Ini bukan martabat kita. Kita martabat orang awam. Martabat kapal layar ni. Orang awam ni. Tak. Jadi martabat kita nak tambah masuk neraka walaupun ada dosa. Itu beza kita dengan orang khawas. Orang yang khas, istimewa. Orang khawas tu khas lah, istimewa. Timbul lagu mana? Mana kalau dia buat amal dah syurga, Tuhan nak pulang neraka dah. Dia banyak pahala, dia sedar, banyak sangat pahala. Tapi Tuhan nak bunuh api neraka. Tak ada hal pun dari dia lah. Itu martabat istimewa dia panggil. Kita martabat kita dosa banyak. Lepas tu nak surga. Martabat pelik sikit. Mana martabat telur dabat panggil. Apa gitu? Pasal nak masuk neraka tak kot cetong. Kalau kira amal kita amal ahli neraka dah. Siapa sini amalan ahli surga kat angang? Ada dekat tak? Tak ada sekolah orang. Tak.
Banyaklah neraka daripada syurga kita. Kaki kita lebih lekat jangkau kita kepada neraka dan syurga. Kalau tilik pada segala apa yang telah kita kerjakan, kaki, tangan, kemaluan, mata, mulut, telinga, hidung, perut. Walau bagaimanapun aku tak mau juga masuk dalam neraka, walaupun layak dah muka aku ni ya Allah, aku nak juga syurga-Mu. Tu tak apa. Ulama benar gitu. Jangan kita naik lompat makan tak boleh. Nak naik pakat ikut sendiri tak boleh. Nampak? Daripada fishball nak naik nguruh mana boleh. Dia sesuai dengan watak masing-masing. Watak kita orang biasa, iaitu aku banyak dosa, memang layak masuk neraka. Wahai Allah, dosa aku terlampau banyak, tapi aku tak mau masuk neraka-Mu, nak juga surga-Mu. Kena kata gitu. Kerana kita bukan lawang dan tak tanggung kita dengan api neraka. Jadi kalau boleh buat amal akhirat ni, kalau boleh lillah. Tapi kalau kata adalah falpalpah kerana nak dapat fadilah, maknanya maaf nak cari 27. Nak kira tidak kerana Allah kalau nak kira tu. Masih lagi dikira ikhlas pada martabat kita orang awam ni. Cuma pada maqam tasawuf dikira tak ikhlas. Dia gitu. Sebab tu dia kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi kita orang yang biasa ni berasa gemolek dah, tapi bagi orang yang hampir dengan Allah, dia berasa tak jeruh. Jadi sangat tak sama. Kita dengar seminggu sekali, seminggu sekali kita dengar kuliah, berasa hebat nak dah. Orang yang pergi nak kitab nak malam berasa kurang. Ni martabat lain-lain. Jadi kalau kita buat amalan selama ni, kita sembahyang kerana nak syurga, kita maknanya beramal kerana nak syurga, tak ada salah. Tak ada salah. Dan mana baca Quran, baca Yasinnya kuat, beramal ni kuat, sedekah, biarlah aku nak pahala bila-bila akhirat. Boleh gitu. Tak usah bimbang tak usah bimbang. Dan yang terbaik bukan nak pahala nak apa, nak Allah SWT. Dah aku dah buat kebalikan, nak buh dalam mana-mana pun tu hak dia. Gitu. Kemudian amalan kita ni, apa yang kita buat, Allah tak wajib masukkan, beri balasan kepada kita. Dia yang wajib beri balas, beri gaji ni pekerja. Kita sebenarnya bukanlah kaki tangan, bukan pekerja. Kita adalah hamba. Jadi kalau kita ada khadam ni kita ada orang kerja dah, kita orang ada khadam. Khadam ni pekerja yang bergaji. Tu khadam. Hamba pekerja yang tidak bergaji. Tu beza khadam dengan hamba. Hamba buat kerja, tuan dia suruh buat kerja, tuan dia suruh kerja buat, tapi gaji tak ada. Yang ada nafkah makan minum, tempat tinggal, pakaian. Tu hamba. Khadam ni macam kita semua pekerja. Ada gaji. Ada gaji, ada allowance, ada overtime, ada bonus. Tu khadam. Dan kita bukan khadam Allah. Kita hamba Allah. Bila hamba, kau pandai dia nak buat guna-guna pun. Itu martabat kita. Habis-habis tinggi hamba belaka. Kalau Allah panggil kita hamba pada hari akhirat kat kita, selamat kita. Ya abdi, wahai hamba-Ku, selamat. Itulah pakat paling tinggi. Pakat kita. Tak dunia dah lah ke? Pakat benda ni, pakat pegawai, rendah. Ketua pengarah, okey. Exco, nipis. Yang di Pertuan Agong, halus siap. Dan yang menteri, dan menteri Malaysia ni besar dengan Presiden Bush. Kalau isi pakat, besarlah Presiden Amerika tau. Tu cabut belaka, tinggal belaka lagi. Tapi pangkat kita di sini Allah tak tercabut. Waktu kerja lah. Pangkat kita cari sini Allah, pangkat sabar, pangkat takwa, pangkat dermawan. Tak. Tak duk tak ada dermawan kita jangan tak ada. Orang tengok pun tak tahu. Tapi pangkat dunia orang nampak. Kalau polis ada ni. Lance Corporal, 2 Corporal, 3 Sarjan. Nampak? Tak ada benda Constable. Faham? Askar gitu kok naik atas ni dipanggil Lieutenant muda. Buah 2 tik Lieutenant. Buah 3 Captain. Buah 3 buah bunga se Major.
Tak. Bunga babi 3 butir, genre satu, ada apa. Tapi bila mati, orang panggil genre ke orang panggil mayat? Anda. Apa ada anda? Nah. Ada nama mayat cabut bila. Nah. Ni kita jumpa dengan orang pegawai besar kita. Nah. Habis besar sekali kita panggil dia. Dalam TM habis besar dia. Dah pakak dia. CEO, Chief Executive Officer. Nah, dia chief ni asal daripada ketua Dayak. Chief. Tak apalah kita guna. Nah. Bukanlah cerita betul. Taklah dia tak tahu kasar India dengan Malaka. Semua dia panggil chief. Dia ada Mohican, dia ada sirup banyak. Chief lah ke? Nah, baik. Kita panggil chief. Nah. Assalamualaikum chief. Jumpa. Nampak? Mungkin kita pun tak pernah jumpa pun. Tengok gambar je lah. Nah, beradak. Selamat pagi, tuan. Nah, chief. Yang berhormat. Gitu. Tapi bila lewat turun mayat, orang kata mayat je. Nah, orang tak tanya dah, wak turun ku apa? Yang berhormat. Wak turun ku apa mayat? Mayat je lah. Masuk 2 hari panggil kemudah. Gitu aja. Faham lagi? Ada apa? Jadi kita ngagung Seri tau. Seri je. Kita dengan Bill Gates sama miskin je. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Betul tak? Wahai manusia, kamu semua fuqara. Kamu semua, antum tu domain jamak. Iaitu ganti nama untuk semua. Daripada kalangan Bani Adam. Kita ke, Bill Clinton, Bill Gates ke, nampak? John Wayne, sama lah tu. Mana? Beranak, ranjang bongel lah tu. Siapa sini beranak kakuk oh? Ada tak? Pak kakuk dah, dahi kuk. Tak ada. Ranjang bongel kita, wah. Dia kau ke Messi. Nah, balik miskin kau. Kita sama. Jadi, kita hamba Allah. Pangkat yang paling tinggi, hamba Allah. Nah, hal lain dah berlaku. Nolak kita dah mati lagi. Nah, jatuh lah pakak kita. Pecing ada pakak lagi. Dia panggil X. Tahu tak X? Bekas. Lebih mantan. Faham? Kok anda nak panggil apa pun. Maknanya tidak layak lagi bekerja di pejabat. Kerana kalau meneruskan lagi pekerjaan akan merosakkan harta benda pejabat. Pasal apa? Otak capulah ingat 55. Cuma bahasa lembut dipanggil pensiun. Tak, bahasa kasar dia beralih berambuh. Maknanya gitu. Faham lagi? Maknanya kita hidup lagi. Tak ada dah pakak kita. Ini kata hamba Allah yang tertinggi. Sama belaka kita orang alim ke, kita orang jahil ke, sisi Allah sama. Yang lainnya, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia kamu sisi Allah, atqakum, yang paling takut Tuhan. Itu. Batu kalau pisbah takut Tuhan, pengarah tak takut, dia lebih mulia daripada pengarah. Betul tak? Gitu. Tapi kita silap, kita tak cari pakak-pakak yang bintang-bintang di sisi Allah Ta'ala. Kita duduk kerja bintang dunia. Lengah saja. Batu wajib kita kasih pada Allah dan Rasul lebih daripada kasih isteri, anak, pekerjaan, pakak, rumah, kereta, harta benda kita. Kita wajib kasih pada anak, pada isteri, pada kawan-kawan, pakak, harta benda. Kena kasih. Tapi jangan sampai lebih pada Allah dan Rasul. Tak kira. Buk kita nama mengaku Islam, dia kena gitu belaka. Islam Cina ke, Islam Indonesia ke, Islam Malaysia ke, Islam di Mongolia ke, di Europe ke, dia kena gitu. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasul ni kasih kepada kita sampai ke mana-mana pun. Kita kasih kepada anak kita. Kita kerja pagi, sekolah sembang, balik petang nak pergi makan ke anak. Nak pergi belanja, nak suruh sekolah, begitu habis kita atur belaka. Lelah tak apa habis fikirkan anak. Kita mati tunggu 7 hari tak kubur kita. Tak tunggu, nolak dah alik. Tak dia alik. Saya tak dia alik cipang ayah. Buat atik saya kirim, kita 300 buat atik. Gitu lah. Bini kita kasih kita kasihnya abang panggil. Mana abang nak kerja buat kau? Tak. Abang mandi abang.
Manjanya kita bakmah mulut dengar. Dah. Kita mati ada. Masuk 3 hari tu dah air mata. Dah. Hari pertamanya tu air mata bini kita. Bukan sini lah. Pokok tu. Dah. Pokok TMB tu. Nah. Nanti lah dulu. Buat contoh. Jangan kau claim. Faham? Maknanya hari kita habis-habis dia sayang sangat kita. Nah. Tu air mata. Itulah. Habis kuat dia kata, laki aku ada. Tak, gitulah. Nah, gitulah. Habis banyaklah 24 jam dia biar ayah mata. Mari rumah mata mak ni, ayah mati. Nak, hari kedua nak ambil tanya dia ayah mata. Dia bingung pula. Hari kedua dia bingung. Keng. Apa mak? Dia abah mu tak ada. Mak praktiknya, mak malam. Dia bingung. Hari 3 ada dah. Dia alien. Nampak? Nitik ada. Ada hidung ada dah. Masuk 3 alien nitik. Apa mak? Kenang pula mak tukang mandi. Nah, gitulah. Duk sayang abang. Berapa dia kita putus 2. Paling banyak. Tak bangsa ke? Tak menengung. Kita kerja juga. Ni bagi licin. Ni 1 pepak, 1 berdua, 2 3, 1 pelapang, 1 pendang. Betul tak? Dah. Kita ayah apa minum air kalau masuk dalam kating tengok orang tak ada baru masuk. Tak kalau ramai tak ada masuk aku punya ayah. Ni bukan orang sini ni kata. Nak ni kata aku ni dah. Dah. Masuk tengok ada orang baru duduk tu siapa test dia bayar lalu. Apa? Nak saya ayah lalu. Cadang bayar lalu kat dia ramai-ramai tak ayah dah. Nah, macam-macam taktik. Patut boleh bakar kaci. Nah. Jadi kita ni Allah dengan Nabi kita tak akan melupakan kita. Sebab tu kita kena kasih lebih daripada segala-galanya. Nah. Beramal dan berlaku taatlah pada Allah, tanda kesyukuran kita padanya. Syukur atas nikmat yang diberikan pada kita selama ini. Ni payah. Yang mudah lafaz syukur. Lafaz syukur ni kita kata gini, alhamdulillah, tu mudah. Tapi syukur yang hakikat payah. Maknanya kita gunakan segala nikmat untuk balas budi Allah. Itu panggil syukur. Guna segala nikmat Tuhan beri, balas budi Allah. Mak kita banyak budi kita, tapi banyak Allah lagi. Ayah kita banyak berbudi kepada kita, tapi Allah tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak hitung budi Allah kepada kamu, tidak mampu kamu hitung. Nampak tak? Dah bila lagi masanya kita nak balas budi Allah. Tuhan beri kepada kita kaki, 2 batang kaki. Kita guna untuk balas budi Allah. Wak jalan pergi masjid, wak jalan pergi surau, jalan kat pergi dengar orang ngajar, berjalan buat pergi cari rezeki yang halal. Itu orang syukur nikmat kaki. Tuhan beri mata, awak tengok orang ngajar, awak tengok Quran, tengok hadis. Nak tengok keindahan alam untuk mentauhidkan Allah. Syukur nikmat mata. Tuhan beri telinga, awak dengar orang ngajar, dengar hadis, dengar Quran. Nak orang panggil syukur nikmat telinga. Tuhan beri maknanya wang ringgit, harta benda, pangkat, kita guna untuk saluran yang betul. Nak memudahkan kita berbuat ibadat, kerana pangkat, kerja dan jawatan adalah alat saja untuk kita menyempurnakan tugas kita sebagai hamba Allah. Itu saja. Jadi taatlah kepada Allah. Taat. Cukup. Dengan taat kita terlepas daripada kesusahan akhirat. Masalahnya sekarang manusia ni cukup-cukup tak mau taat kepada Allah. Nah, Lepas kita kena tengok keburukan yang paling utama diri kita sendiri tu. Kita kurang banyak tak kena. Dia jadi molek. Nah, kereta banyak pergi kat Bomeng, kereta tu molek. Dia gitu. Nah, kereta tu molek, hari pergi kat Bomeng, bunyi teng-teng lagi dah, bunyi sikit lagi dah, molek kereta tu. Dia gitu. Nah, kalau berat dak buat yang budak main pergi kat Bomeng, dah tu kereta tak ada main Bomeng. Dah jatuh berapa enjin. Jatuh tengah jalan, start juga tak hidup, tengok sambung belakang enjin. Dah. Tujuan kita beramal bukan lagi mengharapkan syurga, tapi sebagai merendah diri, rasa perhambaan seorang hamba di hadapan Tuhan pencipta dirinya yang maha agung, sedangkan kita terlalu hina, lemah dan tidak mempunyai kelebihan apa-apa pun. Ingat, yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya tak bersetuju dengan gelaran bagi raja duli yang maha mulia. Nak patut betul balik. Patut kata yang mulia lah. Kerana maha ni maksudnya sehabis-habis mulia. Nah,
Sehabis-habis mulia. Tidak comel. Sehabis-habis mulia gua ni makhluk. Bukan kita nak menghina orang besar dah. Tapi jangan lebih sama taraf dengan Allah Ta'ala. Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Nampak ni? Maha pemurah, maha mengetahui, maha berkuasa. Maka tak layak maha ni digunakan untuk makhluk. Betul tak? Gitu. Tapi maharaja ni dalam Islam dia kata kita kena hormat. Menteri ke apa kita kena hormat. Kita kena panggil gelaran yang kehormatan. Tapi jangan sama taraf dengan Allah. Gitu. Yang mulia, ketibaan yang mulia. Boleh. Ketibaan yang dihormati. Boleh. Tapi jangan yang maha mulia. Maha mulia mana? Paling mulia dalam ramai-ramai. Dia paling mulia. Mulia tuan ni. Makhluk. Mati tu ulat. Tak ada mulia. Siti Aisyah pernah bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, syurga telah pun dijamin untukmu. Buat apa lagi kau banyak sujud pada Tuhan?" Jawab Rasulullah, "Wahai Siti Aisyah, walaupun Allah telah memberi jaminan syurga buatku, tapi aku rasakan diriku ini seorang hamba yang patut berbakti pada Tuhannya. Dan ibadahku bukan mengharapkan syurga semata-mata, tetapi sebagai tanda kesyukuranku kepadanya." Siti Aisyah ni isteri Rasulullah. Dia tahu Rasulullah ni suami dia telah dijamin syurga oleh Allah Taala. Kerana para nabi ni, para rasul dijamin syurga. Kerana dia utusan Allah, bukan manusia biasa. Tak pernah berbuat dosa, maksum. Siang dan malam mengajak manusia berbuat kebajikan, berbuat taat. Maka munasabah Tuhan jamin dengan syurga. Kita ni tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Mengikut amal masing-masing. Lepas tu amalan para nabi tak timbang lagi. Tak payah timbang. Kita akan kena timbang. Nabi kata Aisyah, dah tuan hamba telah pun dijamin oleh Allah masuk syurga. Dah beramal, dia susah-susah. Jawab Nabi SAW, maknanya bukanlah maknanya bila dengar dijamin oleh syurga, maknanya itu beramal dengan tidak ada tujuan yang tertentu. Ada tujuan ni. Kerana dia, Nabi kata, bukan mengharapkan ganjaran. Tanda syukur dia kepada Allah sebagai hamba yang cukup berterima kasih. Sebab tu kalau orang yang jenis pandai berterima kasih, orang tak minta hadiah dia, tu jenis lain tu. Sebab tu kalau kita berhutang orang 1,000, bila kita bayar balik, sunat kita beri lebih ataupun ada hadiah lain. Tu orang pandai berterima kasih. Kita orang biasa 1,000 bayar 1,000 lah. Tapi Islam ajar kita kalau orang pinjam 1,000, masa kita bayar tu belilah wal 5 ke 1,000, wifi 3,000. Tanda terima kasih. Padahal bayar 1,000 tu ada Allah dah, tapi tanda lebih ni. Itu kita Nabi kita juga, walaupun aku Rasulullah, aku kekasih Allah, tapi aku nak bayar terima kasih aku. Bukan nak lepas daripada neraka. Kita nak lepas daripada neraka. Amalan kita. Bukan nak mendekatkan diri pada Allah. Sebab tu kita pertahankan hak fardu je, sunat kita tak ada. Dalilnya kalau hak fardu tu sunat, memang kita duduk mendengung saja. Pakai dah buat belaka. Kalau semayang garik itu dengan isi tu sunat je, tak semayang pun tak apa. Tu imam tu duduk menerak atas meja snooker garik. Faham tak? Faham apa? Tak ada hak. Tak dosa pun. Dia tu dia buat ramai, dia buat juga. Pasal takut masuk neraka. Boleh tahan tu. Pada tak buat langsung. Orang nak bang maghrib itu bersusung kereta mari. Menuju ke arah yang satu. Orang nak bang maghrib daripada Jamatang mari, daripada Batu Buruk, daripada Jalan Kamarudin, daripada Jerat, daripada Bandar, Jalan Pulau Kambing, bersosok-sosok kereta. Orang nak bang. Dicari parking di Padang Syah Bandar. Nak galak je ni. Dia lepas semayang. Ini masalah ni. Lepas semayang lah. Bayar terima kasih dulu. Sujud pada Allah 3 rakaat. Tuhan beri kita anak, beri bini, beri rumah, beri pekerjaan. Beri Islam pula. Kalau Tuhan buat kita jadi tok car, nak kata apa? 3 lain tak ada air, duduklah ketik. Tak cukup bulu ni paling botok minyak, nak kata apa kita? Tuhan jadikan kita orang Islam. Ada anak, ada bini, ada pekerjaan, ada kereta, ada motor, ada rumah. Banyak beri. Sujud tak boleh. Tak boleh sujud pada Allah. Bukan kata barang-barang, kata wira wajar Tuhan beri.
Nak masjid BN tak mau setuju. Tengah maghrib cari parking nak tengok orang main. Ni masalah. Lepas tu Tuhan pun lah pindah ke nak marah Tuhan lah. Zalim lah apalah gitu gini. Nah, kalau anak kita, nah, kalau tak erti bahasa gitu kita marah. Kita pukul. Nah, sebab itulah seorang wali Allah berkata, aku malu kerana aku dimasukkan ke syurga sedangkan aku tidak beramal dan banyak dosa padanya. Dan aku puas kerana aku dicampakkan dalam neraka sedangkan aku berlaku taat dan beramal penuh keikhlasan kepada Allah. Katanya seorang ahli sufi, aku malu kalau masuk surga tapi amal tak Tuhan saja dengan rahmat dia aku masuk surga. Tak sedap rasa. Aku nak beramal, aku nak masuk. Nampak sebagai tanda balas budi Allah. Nah, gitu juga aku puas hati kalau aku beramal pagi petang siang malam tak buat maksiat, tiba-tiba masuk neraka juga. Kerana aku puas hati, aku taat daripada Allah. Bubuh surga neraka bukan hak kita, hak dia. Nah, tapi Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menyerahi janji. Orang yang buat baik, dia balas baik. Nampak? In khaira fa khairun wa in syarra fa syarrun. Kalau kita buat baik, mesti balas baik. Jahat, balas jahat. Nampak? Kita yakin dengan ketuhanan Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya yang baik dibalas baik, yang jahat celakalah tempatnya. Ini jaminan Allah bagi hamba-hambanya yang taat ataupun yang derhaka padanya. Sebab tu kita kata pada zahir, musawak ginilah masuk neraka lagi. Dia tak salah kata gitu. Yang salahnya kita kata mu ni tetap dah akan masuk neraka. Tak boleh kata. Hak tu salah dia isyarat. Faham tak ni? Dia ada beza tu. Jangan awak gini kat ni masuk neraka. Aku dengar dah orang ngajar. Tu boleh kata. Kita tak boleh hukum ni memang tetap dah neraka. Tapi kita boleh hukumnya mu ni melakukan amalan hal ni neraka. Tu boleh kata. Tapi mu tetap dah Tuhan ada apa. Tak boleh kata tu. Kerana nak mengaku hak Allah. Nah, sebab tu salah sangat ada orang yang kata, maknanya kita tak boleh kata orang tu masuk neraka tak masuk neraka. Tak, boleh kata dengan sebab amalan. Ya, yang kita tak boleh kata mung akan tetap masuk neraka. Tu tak boleh kata. Nah, sebab amalan boleh kata. Ada juga orang kata orang kafir kita tak boleh kata kafir juga buah tu. Dia pandai lebih pandai daripada pandai, dia bodoh pula. Dia gitu. Mula dia kata orang kafir. Apa dia kata? Dah bila-bila masuk Islam? Dia kata. Sebab tu kalau kita bodoh duduk diam. Kalau kita cakap, lah bodoh. Kalau duduk diam tak tu bodoh. Dia kalau orang kafir, kita kena boleh kata kafir. Yang tak boleh kata kafir ni orang tak kafir. Tak tahu kafir ke Islam, muka macam Melayu. Tapi nampak, macam, tak boleh tengok. Semayang. Tu tak boleh suka buruk. Nah, nampak terang dah semua terrekam. Baru kita kata kafir. Lah, kafir. Tak salah. Tapi ada juga orang cakap, tadi kata juga kafir. Bahasa kerakan. Hukumnya boleh. Allah kata, Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada kafir-kafir itu, kata mana? Ya ayyuhal kafirun. Nampak? Hei orang-orang yang kafir. Tuhan suruh kata kan? Bila Allah kata boleh kata hei orang kafir, kita pergi kata tak boleh kata, bijak kita pada Quran. Nampak? Yang tak boleh kata ni orang tu tak kafir, kita pergi kata kafir. Tak boleh. Man kafara mu'minan faqad kafar. Orang yang mengkufurkan orang yang memang belum kufur, dia tu jadi kufur balik. Tu kita minta berlindung. Tak. Dan mana yang pergi kerja orang curi? Contohmu. Orang curi. Tak boleh kata. Apa? Kayak bila-bila dia taubat. Nak panggil mana? Nak kata mana? Kerja haji lah. Berat kita ni. Nah. Kalau dia kata benar orang tak curi, jangan kata curi. Gitu. Tengok orang puan turun pada hotel lalu turun 12 malam tak. Jangan kata pelacur. Nah, mudah tengok. Baru tu baru tak boleh kata. Dan kalau nampak terang dah. Nah, terang-terang buat depan mata, baru dia panggil pelacur. Tak faham lagi. Ni dah boleh kata orang jahat. Tapi bila-bila kita takut kita taubat, tahu dah bila-bila baru dah boleh kata. Ni boleh kata lagi. Nah, dia main gitu. Dah. Dah mula dia panggil orang beriman. Sebab pula dah bila-bila mu masuk Kristian lah, mana tahu. Berat mana penuh janang begitu. Nah, bila-bila tu hal lain hak sekarang. Kita hukum pakai sekarang. Nah. Firman Allah yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Untuk mendapat kasih sayang Allah bukan mudah. Bukti seorang itu taat pada Allah dengan melaksanakan amal ibadah dan ketaatan pada perintah Allah. Hasil itulah jatuhnya kasih sayang Allah sekaligus mendapat rahmatnya.
Seseorang yang memperoleh rahmat Allah, berarti dia akan mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Jadi kita nak semuanya dapat kasih sayang Allah. Kita akui kita memang hamba yang banyak salah pada Allah. Kita mengakulah kita ni banyak dosa pada orang lain. Itu yang terbaik. Nah, kita tengok ramal-ramalan jabat ini aku tak pakai kali. Tuhan nak gitu. Jangan buat aku rasa aku lebih dari orang sikit. Orang lain tak macam aku. Orang lain tak lari aku mari dah. Orang lain tak lari lebih aku. Tu buah kaca tu. Buah enggak komen lagi tu. Biarlah kita beramal lebih dari orang lain pun, tapi kita ukur kita tak molek, kita kurang. Segi semayang Allah aku, segi baca Quran Allah aku, segi ilmu Allah aku semua. Orang lain lebih lagi pada aku. Dia gitu. Baru tu. Jadi kita rasa sentiasa nak memperbanyakkan amal dan tidak datang ujub di dalam hati. Nak dapat tarik kasih sayang Allah sama dengan manusia. Kalau dia nak dapat kasih sayang raja, kasih sayang pembesar, kita nak mudah rapat dengan dia, kita banyak ikut perintah dia. Kita taat perintah dia. Bukan saja taat perintah, kita banyak memberi hadiah. Orang banyak beri hadiah ke raja, tak apa, mudah dapat tenda balok. Dia gitu. Tak kenal kerja dah, balok oleh 200 ekar. Tak kenal pun tak je tengok. Tak kenal kita duduk dengung kan. Tak kenal, tak kata tak kenal je tengok. Dan ni tengok sekali kenal. Tak boleh dia kena orang beri hadiah makmur. Allah kita juga. Kita beri hadiah ke dia, semayang sunat, derma surah, derma masjid, dekah ni ating tu sebenarnya tu hadiah kepada Allah. Nampak je derma untuk surah, rumah Allah kan. Tapi masalahnya kita nak surga Allah dengan mulut saja-saja. Dengan perbuatan kita jauh daripada jalan surga. Hak tu hak katung. Siapa tanya puasa, siapa menyanda puasa. Siapa tanya yang dihaji, siapa penuh pakai kutik batu nak netong linu. Kat jamrah. Tapi balik Mekah, molek-molek ada pula dia kaki bapak nawak. Dia cakap bong, dia tipu tanah orang. Doktor buat benda salah, benda haram, benda begitu begini. Jadi nak surga, kalau tanya semua orang nak surga. Tapi dengan amalan, dia masuk dengan amalan, bukan dengan mitok gitu. Macam budak-budak lah, budak sekolah nak ambil SPM tahun ni. Dia TV belaka. Semua nak 9A, 15A belaka. Tapi yang dapat tinggi markah, yang maknanya baca, tuition, pulang kaji, telaah. Murid tumpuang yang lebih bila di dalam kelas, tu biasa markah tinggi. Walaupun dia tak khabar nak 15A. Tapi nak saja. Nak saja. Nak dah mak nak apa A tahun ni mak. Ayah tanya, 15A ayah. Tapi setahun masuk 3 kali salah. Lain pergi nyeti, congek motor. Tak ada apa tu. Kita hak tua-tua ni gitu juga. Nak surga Firdaus, surga Jannatul Adnin lah, macam-macam. Siapa berkebor-kebor minta doa. Manis hucung. Buat kerja. Benda karut, benda salah bang. Kau bayar dah, kata tak bayar lagi. Tak bayar lagi, kata bayar dah. Tanah orang tukar gerambul nama kita. Anak saudara orang gila boleh saka, jadi tak boleh bahan lipat saudara. Tak jadi gitu. Amalah ahli neraka minta surga. Tengok tak imam lah. Doa pas-pas mayang lah. Ya Allah, ya Tuhan ku, berikanlah aku syurga Firdaus. Tak gamuk. Yang di dalam syurga itu ada bidadari. Kata tak imam. Faham? Yang duduk di atas kaki-kaki yang begitu indah. Sedap gamuk. Buatlah kerja, main minta gitu saja. Yang tipu tanah orang baru ni kampung tak imam. Maknanya nak dapat bidadari ke mana? Tak boleh bidadari. Maya karing tak boleh. Tak boleh bidadari. Buat kerja perbuatan yang munasabah kita dapat syurga Allah. Bila kita munasabah perbuatan kita layak dapat syurga, tak minta Tuhan beri. Bab Tuhan macam ayah kau. Dan baik dan kenang dengan anak. Lambat anak itu suruh belaka ayah. Ayah beli jam baru ayah. Lihat 60 asal dia 20. Dia beli 200. Pasal baik sangat anak ni pada kita. Betul tak? Tengok mak jauh tu bawa baik pasal dia ambil dah barang tangan mak. Tengok ayah jauh siapa tu buka dah pintu pagar. Tolong basuh kereta ayah begitu begini, duduk di rumah sokmo baca buku, ambil ayah panggil mari selalu khabar. Begitu ini kita suka dah anak gitu.
Kalau dia minta siap, we do ya. Tapi hak lawan kita hak mau. Ayah tapak kejap je. Nak duduk betul hak pakai tu dah kita bagus dah ukur. Pak uti buang ni tayar nak. Nak. Curi piti hayah minta 15 je curi 20. Nak. Suruh pergi sekolah walau depan kita belakang semua lari pergi nyetik. Dia minta beli, dia minta seria, bukan seria kita beli sodek tadai. Ni tak seria, lapuk siti. Gitu juga Allah Taala lebih lagi kalau balasan dia. Jadi hasil itulah jatuh kasih sayang Allah sekaligus dapat rahmatnya. Kita nak dapat tarik kasih sayang Allah, dia boleh beri pada siapa yang dia nak kasih sayang dia. Tapi kita kena minta dan kita kena buat supaya dia kasih kepada kita. Kita nak suruh orang suka kita buat mana? Kita buat benda uduh. Tak jadi lah. Kita buat benda hak dia suka. Dia mesti gitu. Kita nak suruh dia tu dia suka kita buat, kita beri benda apa hak molek-molek belaka. Manusia kita juga betul. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu comel, molek, dia tak terima melainkan barang molek. Kalau kita kasih dengan orang puang, dulu masa dak nikah lagi. Kalau kasih dengan orang puang, beri barang molek ke beri ikan busuk ke apa? Dia atau perut ikan ke segajuk ke ni. Nak suruh dia kenang kita tu. Ada orang buat gitu. Beri barang molek tak? Beri bunga. Beri bunga kat puang. Hari Valentine. Faham tak? Valentine Day. Boleh berang tak? Beri bunga. Apa pun dia. Tak ada. Pasal apa? Memang lah. Pasal nak suruh sayang ke boyfriend dia. Beri bunga. Tak ada orang mana ni. Dan ni hari ni Valentine, abang beri hari ni, abang tak beri bunga tahun ni, abang hari tahir segajuk. Tengok budak berak je, abang bola saat abang. Ada tak gitu? Gitu juga kita nak dapat kasih sayang Allah. Tiba-tiba lawan Allah, tak mau sujud kepada Allah. Nak surga Allah, lawan Allah. Allah kata haram kita buat, Allah kata wajib kita tinggal. Itu. Tak ada dapat kasih sayang, kemurkaan semata-mata. Kalau kita marah anak kita, lawan kita, maka Allah lebih marah kita lawan dia. Lepas tu turut dia. Makhluk ni sandaran semata-mata. Kita ikut seseorang selama mana dia betul dengan kehendak Allah. Dia lari daripada garisan yang dikehendaki oleh Allah, kita dah ikut. Kabel-kabel juga. Besar-besar juga. Gawat-gawat lah. Tapi masalah, benda ni Tuhan marah. Aku dah boleh ikut. Dia gitu. Tuhan ajar kan, kalau barang salah, dia nak suruh kita buat juga di segi agama, kita jawabkan ni. Qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Kena jawab itu. Aku dalam bab ni muhamu. Kena jawab gitu. Kita tak ya, ikut lah. Ikut semua. Dia ada perenggan. Mak ayah kita suruh barang haram, dah ikut. Mak ayah kita, dia beranak kita macam nak mati beranak kita. Orang puang dia beranak tu boleh pahala besar. Bukan saja. Kan ni khabar dah kata tak. Janganlah tak mau beranak dah. Boleh pahala besar. Besar orang lelaki boleh pahala beranak. Tengok kalau mana orang isteri masuk dalam lewat bersalin. Tok lelaki sakit tau. Tok lelaki duduk tunggu luar duduk. Tok lelaki ada. Duduk lewat gitu. Kakak keting. Saya tarik. Bini dalam. Macam nak mati. Boleh pahala. Jadi seorang yang boleh rahmat Allah berarti dia akan mendapat balasan syurga di akhirat. Jadi kalau dan Tuhan sayang, maka Tuhan akan ampunkan dosa. Dia sama. Dan kita kasih seseorang, hak salah dia tak apa. Allah itu kok. Dan dia kasih kita, hak kita dosa banyak mana pun tak ada. Kira tak ada. Betul sungguh. Dan kita tak berakhir ke seseorang, hak balik jadi uduh. Betul tak? Kita duk kawan sangat hari tu, rapat sangat, hari tu duk rapat sangat, baik sangat tak? Betul dah, masih baik. Tapi bila kita balah dah ke dia, habis tak kena belaka. Gitu gini, gitu. Tak kena belaka. Tu. Tengok orang cerah. Orang cerah masih dia belum cerah. Dan dia cerah tau. Dia kutuk habis teh ke bini dia. Janda dia lah. Tapi masih tak cerah balik. Bila cerah je, pisah dah,
balik kampung masing-masing. Laki balik rumah tok laki, puan balik rumah puan. Nah, balik tu sekarang kumpul belaka dah. Anak banyak nak dengar cerita. Nah, cerita buruk tok laki dia bahasa dak pakar lah, hodoh lah, begitu begini nak tidur bunyi macam ke kapal cok. Faham? Ni ngupak dengan tok bekas janda dia, duda ni. Tengok. Sebab apa? Sebab dak kenal. Dak kenal, habis jadi uduh. Masa kenal molek laki. Hak uduh molek. Hak uduh molek. Dan kita kenal, hak dak molek. Perangai hak puang memang tak molek lah. Memang teruk. Dah kita kasih sangat, orang nasihat tak dengar dah. Betul tak? Mak ayah lah apa? Dia gitu. Pasal apa? Tu bahannya kasih. Nah, tu keistimewaan rasa kasih. Sebab tu dan Tuhan dan dia kasih kita tak seheran lah. Minum arak 3 tiala, berzina 70 ekor awet dah. Nah, Tuhan akan ampun. Hak tu nipit. Kerana pintu keampunan Allah seluas langit dan bumi. Allah dah heran kita buat dosa, Allah heran kita tak mau taubat pada itu je. Baru inilah surat khabar boleh ampun dosa. Seorang perempuan daripada Indonesia. Nah. Ada gak bodoh bayar ke dia. Nah, 210,000 bayar. Nah, seorang sepasang suami isteri korporat. Nah, di apa benda ni di Desa Pandang. Nah, dekat Ampang. Dia percaya dengan perempuan ni boleh ampun dosa. Perempuan ni kata dia boleh bercakap dengan Tuhan, tolong ampun dosa. Bayaran semua sekali, deposit dengan apa semua 220,000. Bayar lah, lecing. Nampak? Dia ni kau berat tak? Kau berat lah. Nah, 220,000. Kena bayar nak ampun dosa. Itu kena. Bayar lah bodoh, makanan sidik. Mana kena bayar? Free je. Dalam Islam tak kena bayar. Dalam agama lain bayar. Kena bayar. Kalau pergi dekat agama Hindu, minta Tok Cha dia minta ampun dosa, bayar. Bukan bayar tu bayar maknanya bayar pada duit surah dia lah, duit kuih. Agama Kristian dosa besar dosa kecil murah sikit. Nak buat confess dia panggil, pengakuan. Nah, dosa besar US dollar bayar. Nah, dosa kecil Mexico dollar. Nah, itu semua karuk belaka. Nah, Allah tak heran dengan dosa kita yang begitu banyak. Yang dia nak suruh minta ampun kepada dia. Atta ibu aniz zambi kamal la zambalahu. Orang yang telah bertaubat daripada dosa, maka kamal la seperti jadinya orang yang la zambalahu, tiada dosa pun. Macam budak-budak. Budak-budak kecil lah ada dosa. Budak-budak kecil ada dosa. Budak-budak yang tak balik lah. Berarti budak-budak kecil yang belum balik mati, kalau buat salih. Kita bahang 7 malam. Tu imam malah. Batu orang dah buat talih budak-budak. Nah, 7 malam budak kecil mati 2 hari beranak, mati 7 malam, mampu 1,800 aja. Dah kenyaknya kau orang. Ulama kata dah kan masalah tahlil, masalah khilafiyah, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab lain tak sunat. Itu pun orang yang balik mati. Dah boleh buat tahlil untuk dia, sedekah Fatihah dan sebagainya, minta Tuhan ampun dosa. Dah budak kecil talqin itu tak, budak kecil tak talqin. Kita talqin. Nak, mulai dari tu imam siap 3 kali baca. Ya fulan ibnu fulan, sekejap lagi datang malaikat muka nakir. Nah, wow. Hak datang malaikat muka nakir ni mayat yang telah balik. Faham? Kalau mayat budak-budak, anak kafir ke, anak topek ke, anak Hindu ke, tak ada muka nakir. Dia orang lesen so. Semua masuk surga belaka. Dalis mayat-mayat, kalau budak mayat budak tak balik lagi, kita tak boleh kata Allahumma ufillahu. Nabi dah ajar. Nah, sebab apa? Allahumma ufillahu, ya Allah, ampunkan dosa mayat ni. Tu orang tua, orang balik. Jadi mayat budak 6 tahun, 7 tahun mati lemah, Allahumma ufillahu juga. Bodohnya tu bila. Nah, Nabi ajar dah, Allahumma ja'al lahu farata li abawaihi yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai bekalan pahala untuk ibu bapaknya di hari kiamat. Budak tak ada dosa. Itu masalah ni. Nah, jadi kalau kita nak jadi budak, Atta ibu anil zambi kamalla zambalahu. Orang yang taubat dari dosa sungguh-sungguh jadi macam budak, tak ada dosa. Muka tua tapi dosa macam budak. Nah. Budak-budak judi tak dosa. Orang tua masuk kasino dosa tu. Budak-budak kan dia main tikam. Ada tikam hari raya kan dia beli tikam sini. Ada kan tikam sini. Masa budak-budak itu beli ya 4 riyal. Nah, jadi toke. Gatung bawa pokok paruh bigas surah.
Nak, cabut persen 3-4 keping cabut kena sutik, kena sel 2% tu. Nak, jadi habis dia orang cabut belaka, untung 5 naria. Boleh 5 naria beli pistol lah. Nak, budak-budak. Dah sel tak? Tengok kalau dak banding, dak dah sel. Tu judi tau. Judi yang haram, orang tua main dah sel. Dah siapa yang dah sel kalau anak-anak main dak dah sel? Mak ni dah sel. Dak kata apa? Nak, mak dak kata apa? Ni walek tu imam tu membayar zuhur tengok budak main tikam. Tikam cek 2 sen tikam. Tu imam tikam cek lah orang ni. Haram tu dosa besar. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Dosa besar apa namanya arak, judi, berhala kena nasi. Dosa besar. Dah tu kata budak-budak main, dak dosa. Kita yang membiarkan tu dosa. Budak sekolah tadika balik ramai-ramai dak. Jalan ke biar pagi. Jumpa apa benda ni kasbut setong. Mana hok jatuh daripada hok musukar. Mana? Dia pun bakar buka belaka mu 2 watar aku 3 watar. Dak nerak alik rumah budak-budak. Dak balik mati habis. Dah saya dak? Dak saya. Tak ada benda. Faham lagi? Tu kata untung budak-budak. Kita duk marah budak-budak. Nah, budak-budak patut suka kita mu dia bodoh kata maksudnya aku tak apa. Nah, budak-budak lah sensor. Para nabi lah semso, tak ada kira cara belaka ni. Nah, orang mati syahid, mujahidin Palestin, Iraq tu. Nah, orang gila kotor. Hok pakai stoking tekok atas dahi bu sipit dunia. Tangan ni gatul cetong hading 3-4 utik. Nah, kan kita tengok ni suka kan? Oh, gila. Dia pun tengok, tu bodoh tu neraka. Aku tak masuk neraka. Faham? Gitu. Kita kena faham. Itu masalah ni. Jadi kita ni memang kita sedar kita yang paling banyak dosa, mudah je bertaubat kepada Allah dengan taubat yang tu, bukan taubat main-main, automatik. Tuhan tak bagi tempoh seminggu, bukan 3 hari. Nampak? Amanahnya kena ada 3 hari, 6 hari, 10 hari nak proses borang ada. Automatik lalu. At-taibu an zambi habilullah, taubat dari dosa menjadi kekasih Allah. Ustaz, ayah saya semayang bila waktu, mengaji tiap-tiap hari. Semua hukum dia tahu dan betul semua. Masalahnya dia cepat menjatuhkan hukum pada orang baginya semua salah. Sedang isterinya diluluskan dalam semua hal. Masak tak payah, makan beli kedai. Isteri sendiri mengaku dia orang BN dan ayah orang PAS. Apa hukum dari segi agama dibolehkan kerana dia berilmu. Ini bahan ayah sendiri dah ni. Pecah-pecah ni, pecah kursi dah ni, cotokan ni. Jadi masalah panjang ni, masalah nak konseling pun panjang. Kita pendek-pendek kekas sudahlah. Jadi ginilah kita ni hidup dalam dunia ni bumi yang ramai. Janganlah kita bersifat angkuh ni orang lain tak betul ke kita betul. Sikap ni lah yang banyak lagi masih ada dalam masyarakat. Dan kita pun tak sedar kadang-kadang kita ada sikap ni. Kita tu belaka. Tak rasa kita ni orang main turun naik turun masjid, anak cucu kita kira salah belaka. Jangan tak kira lagu tu. Walaupun kita ustaz sekalipun, tak haram tetap haram. Walaupun dia jual skrin aja pun, hak halal tetap halal. Jadi kita jangan duduk perpanjangkan sikap, maknanya bila kita ni golongan kita semua tu. Hak lain salah belaka. Ini satu benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita betul belaka. Anak-anak kita tak salah. Anak-anak orang salah. Bila kena tak orang, apa kata dah kopi belah 2 meja. Kena hak cerita anak dara kita dia secara. Boleh tak meja tak. Ini benda-benda ni ada. Bukan masyarakat makan penyakit ini seorang, penyakit ramai ni. Penyakit ramai. Mana kalau benda yang kita tak suka, orang ni memang kita tak suka. Maka hak malak pula betul. Betul tak? Tapi masa kita baik dengan dia itu betul tak ke? Hak udah betul. Itu penyakit. Kita sebaiknya seseorang rapat sangatlah makan batal tidur. Apa ni flambek. Faham? Beradong tak kening. Hak dak molek nak kok molek. Betul tak? Tapi bila kita balah dengan dia, hak betul tak betul tak? Ni penyakit ni kalau kita boleh buang, datang pertolongan Allah. Nampak lagi? Kita ni bukan nak nikmat Allah, banyak dah nikmat, pertolongan ada. Rahmat Allah. Ini dalam keluarga, dalam jamaah, dalam AJK surga ke apa, gitu hak berlaku. Buang sifat tu. Sama saja. Jangan jadi macam para sahabat. Tak kira siapa saja.
Dah salah, walaupun pak dara dia pun dia hadap dalam perang Badar, tak ada kira. Walaupun pak saudara dia, adik-beradik ayah dia. Nah, tapi dah salah. Buah ni kalau kita boleh ada, datang pertolongan Allah. Nah, bukan penyakit dia seorang ni. Nah. Dua soalan ni, insya-Allah. Apa hukum jika si pemimpin ingin meminjam dan menjanjikan membayar lebih bila membayar hutang? Adakah itu dikira riba? Baik, dia kata pinjam kau fiti RM1,000 aku bayar RM1,100 bila-bila gemung. Tak. Hukumnya harus kita terima. Dia yang tak boleh syarat daripada pemberi pinjam. Nak pinjam boleh kena bayar RM1,100. Situ baru riba. Dia asalnya kita bayar lebih sunnah Nabi SAW. Nabi ajar kita. Cara kita balas budi orang, kalau kita orang pinjam kita RM10, tak kita nak bayar RM10 itu kita bayar air dia. Maknanya RM1 dah, jadi RM11. Faham lagi? Kalau kita pinjam dia RM1,000, kita beli ayam ke 2 ekor, hak sembelih dah, atau moh dia. Contohlah. Ni benda pula, ni hadiah. Sunnah Nabi ajar. Nah. Ataupun memang orang kan betul orang pinjam RM100, nawak sambung rotek je. Aku bayar kat dia kuih RM110 apa. Dah mau bayar ingat, boleh ambil. Insya-Allah. Yang tak boleh ni boleh, jangan syarat daripada tukang beri pinjam. Nak pinjam boleh, syarat ni bayar banyak ni lebih. Baru tak boleh. Nah. Apa hukum bertawasul? Maksud saya bertawasul dengan orang-orang soleh. Tawasul yang diharuskan. Tawasul lagu mana? Hak kita kata boleh. Baik, tawasul maksudnya kita memohon sesuatu hajat kepada Allah dengan kita membilang-bilang jasa atau kerja-kerja baik yang dilakukan oleh manusia. Itu dipanggil tawasul yang dibenarkan pada syarak. Ataupun kita sebutkan ke amal kita yang telah lalu, dipanggil tawasul juga. Tapi bukan minta dengan amal kita minta dengan Allah Ta'ala. Macam cerita 3 orang yang terjatuh, dia terkurung dalam lubang gua, dalam gua yang masuk dalam gua, jatuh satu batu tutup pintu gua. Nah, jadi bila masing-masing pun tak ada arah dah, nak buat apa? Berdoa kepada Allah sambil menyebut, ya Allah ya Tuhan aku, dulu aku ada mengerjakan semayang pada malam hari, siang aku berpuasa, kalau aku kerja semayang aku itu, aku laksana menggerakkan batu ni sikit. Dia minta pada Allah, sebut tawasul, sebut kebaikan dia dulu, gerak sikit batu. Yang kedua pula, khabar dia ni buat baik kepada orang. Siapa orang tu maknanya, siapa time mana apa benda ni jadi senang lenang dengan sebab dia susah, orang tu tak balas apa budi dia ikhlas kerana Allah. Kalau benar ikhlas, gerak sikit batu gerak. Minta pada Allah biar bergerak batu, tapi sebut kebaikan yang telah lalu. Yang ketiga kata dia beri minum kepada ibu bapa dia tengah malam. Walaupun maknanya dia anak dia dahaga, isteri dahaga, beri ibu bapa dulu minum. Ikhlas kerana Allah. Kalau benar ikhlas sungguh, membuka keluar ini. Terbuka habis batu. Tiga-tiga boleh tubik. Jadi tawasul yang dibenarkan, kita menyebut tentang nama-nama, sebut nama-nama wali-wali Allah, nama ulama, nama tok guru yang mereka ini banyak berjasa kepada Allah, dekat diri kepada Allah, ambil sepenuh berkat nama mereka, minta pada Allah, jangan minta dengan wali. Situ tawasul yang dibenarkan. Umpamanya kita duduk di kubur seorang ulama besar, kubur Imam Syafi'i, kita minta, ya Allah ya Tuhanku, berkat apa benda hamba-Mu Imam Syafi'i yang disemadikan pada kubur ini, aku mohon Engkau jadikanlah, bukalah pintu hati anakku yang degil sangat begitu gini. Itu tawasul yang dibenarkan dengan sebut nama orang-orang. Faham lagi? Yang tak boleh ni, wali tolonglah aku. Tak cakap dah, tak boleh setara buat ihsan. Faham? Tu baru tak boleh tu. Soalan terakhir, perempuan yang tidak berkhitan dalam Islam. Ada setengah mengatakan tidak sah ibadat dan bolehlah berkhitan, bolehkah ia berkhitan sebelum berkahwin? Yang kedua, benarkah akikah disunatkan dalam masa 2 bulan dan selepas itu tidak disunatkan? Tolong jelaskan. Baik, ni soalan terakhir insya-Allah. Dia tanya perempuan yang tidak berkhitan hukumnya lagu mana dalam Islam? Kerana setengah mengatakan tidak sah ibadatnya dan boleh tak dia berkhitan sebelum berkahwin. Baik. Masalah berkhitan perempuan ini menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala hukumnya adalah wajib. Adalah wajib. Lepas tu artikel yang sebut tak wajib itu bukan daripada mazhab Syafi'i. Jadi kalau campur aduk itu nyanyilah korang. Orang duk ingat ke mazhab Syafi'i padahal mazhab lain, mazhab Hanafi. Hukumnya wajib.
Cuma ulama' menyebut wajib berkhitan. Kalau meninggalkan berkhitan bagi lelaki dosa besar, meninggalkan berkhitan bagi perempuan dosa kecil. Itu dia ada beza tu. Sebab apa? Sebab berkhitan, kalau tak khitan orang laki-laki, membawa kepada tidak sahnya sembahyang. Ini masalah taharah. Taharah benda wajib. Meninggalkan benda yang nak menyempurnakan taharah, maka dosa besar. Adapun meninggalkan khitan bagi perempuan tidak dosa besar kalau tidak kait dengan perkara sembahyang. Dia tak ada kait dengan najis, dengan suci tak suci. Dia hanya berkait dengan perkara nafsu saja. Lepas tu orang yang kata kalau orang perempuan tak masuk jawi, tak sunat, tak sah semayang, tak betul. Kerana sunat bagi perempuan bukan untuk senang membasuh kotoran, tapi untuk melemahkan sedikit nafsu. Kerana perempuan, anak perempuan yang kita khitankan sedikit, dia tidak ganas. Ini betul. Kita tengok kejadian umat yang tidak dikhitan, umat di Europe, di Eropah. Jadi ganas. Jadi ganas. Nafsu seks mereka melampau-lampau. Merata rawa sekali berinya. Berdoa-doa lalu. Siapa maknanya semalam saja 2-3 pasangan. Ini yang berlaku pada umat barat. Memang betul sungguh. Maka mula daripada tahun 80-an, daripada kajian kita tanya Tok Mudin, tanya Messi, tanya Tok bidang kapung, orang mula kurang khatan anak perempuan. 80-an mula kurang. Akhir 80-an ada lagi tapi tak ramai. Kerana tak cara dah, kerana anggap remeh-temeh, kerana tak faham masalah ni. 80-an, awal 90-an. Kalau kita kira dengan sekarang, umur mereka yang tidak dikhitan ni telah pun 20, 18, 17, 18, 20. Gitulah. Maka kalau kita tengok sekarang ni, hon ni yang ganas ni, rupanya tak khitan hari tu. Tak, lambat tengok RZ berhenti lopak atas RZ. Kereta giling berhenti naik atas kereta giling. Faham? Baikan lalu lopak dalam baikan. Ni yang berlaku sekarang. Jangan main keadaan budak-budak perempuan sekarang. Hebat. Kemamang juara sekarang. Kalau budak puang. Kemamang juara. Tahu? Dengung nombor berapa? Dengung. Dia ada takhta dia. Faham tak? Takhta minggu ini. Kalau bak budak perempuan hebat sekali Kemamang. Betul sungguh. Betul sungguh. Terengganu nombor 2, Dengung nombor 3. Kalau berang Ulu Terengganu nombor 4, nombor 5 Besuk. Yang terbaik sekali Siti Permaisuri. Lembut sikit. Teruk sungguh. Teruk dah teruk. Budak perempuan di Kemamang, dia bersama dengan laki-laki. Dalam rumah, dalam kereta, orang lelaki buang baju dia. Selah demi selah. Dia lekek, mana ada suka. Tunjuk live pula. Tunjuk dalam internet. Mula tunjuk dulu supermarket Kemamang. Lepas tu masuk, berhenti parking kereta, buang baju. Ambil gambar. Tunjuk absurd pula. Kalau berang, di sekayu, lanyang wangi habis. Lelaki puang. Mana ada. Betul sungguh Bukan cakap-cakap. Ini masalah. Pasal apa? Pasal meninggalkan khitan. Dia antara sabar bukan mesti lagu tu. Ini benda ni kalau kita fikir balik. Sebab tu perempuan-perempuan kafir Kristian Afrika dia tak ganas seks dia. Sebab mereka masih mengamalkan khitan, bukan daripada Islam, daripada nenek moyang. Nampak? Jenis Afrika tu jenis cawak ngetel. Nampak? Jenis yang kerja di Rapoh. Awak kerja di Rapoh tu, baju kulit hitam. Rupanya berkhitan juga. Kuat bekerja, kurang nafsu seks. Nampak? Betul sungguh. Ni dah tak kuat kerja. Dia pada raung gitu. Tak kenung. Berarti sebelah meter ni. Perut tubik ni. Tak kuat. Awet umur 19. Keluar neleh. Perut uci. Makan banyak. Tubik tu. Baju saya kat atas. Duduk sebelah kita steril. Dah kita tak tahu tu. Tak dekat. Jangan bahas surah lain lagi. Masalah. Itu. Tapi kalau kata tak sah, tak betul. Dia tak kait dengan taharah. Dia kait dengan taharah, khitan laki-laki. Dia masalah khulfah. Faham tak? Ni masalah nafsu. Nafsu. Kita hidup balik benda yang baik. Tapi meninggalkan satu dosa. Ibn Hajar sebut dalam kitab dia Az-Zawajir. Nampak? Kitab menghimpunkan dosa-dosa besar. Yang terakhir, benarkah akikah disunatkan dalam masa 2 bulan dan selepas itu tidak disunatkan lagi? Tolong jelaskan. Yang kita nak jelaskan, kita tak pernah dengar lagi ulama kata 2 bulan saja sunat akikah.
Tetapi sunat akikah ini kepada penjaga bagi bayi bermula daripada hari kelahiran, hari ke-7, terusnya sampai kepada baligh. Bila baligh dah budak itu, tidak disunatkan lagi apa benda ni budak tu ke atas penjaga, melainkan disunatkan ke atas diri sendiri pula. Itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama. Dah? Bukan 2 bulan. Dah sampai dia balik. Dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi